Mari kita masuk dalam doa. 我们低头祷告。 Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, 我们在天上的父，我们为着今天，我们向你感恩。 di mana kami dikumpulkan untuk mempersiapkan hati menyambut kenaikan Yesus pada esok hari. 我们可以聚集在这里，我们预备我们的心来迎接、来庆祝主你升天的日子。 Ajar kami untuk mengerti apa yang kami itu harus siapkan di hadapan Tuhan. 求你教导我们，让我们明白，也知道我们必须在你面前怎么样的预备好。 Dan ajar kami ketika kami itu sudah dipersiapkan, kami boleh mau bergerak maju bagi Tuhan. 当我们被你所预备以后呢，我们可以向前行。 Karena itu Bapak, kami mohon pimpinan Tuhan untuk setiap kami boleh dicerahkan oleh firman Tuhan. 因此，主啊，求你帮助我们每一个人可以蒙神你自己的开导。 Karena itu kami mohon Tuhan boleh menyertai baik hamba-Mu yang berbicara maupun yang menerjemah. 你与我们同在，无论是讲道的以及翻译的。 Demikian juga setiap kami yang siap menyambut firman Tuhan. 也为主所有的弟兄姐妹，我们向你祷告。 Kami ingin membuka pikiran dan hati kami untuk diurapi oleh firman Tuhan. 求你打开我们的心，让你的话可以进入我们的心里面。 Sehingga setiap kami boleh berjumpa dengan Tuhan dan boleh diubahkan oleh firman Tuhan. 让我们每一个人可以面对面的遇见了你，也被你的话所改变。 Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. 主啊，这是我们的祷告，我们祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求的。 Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. 弟兄姐妹，大家平安。 Hari ini tema kita adalah Yesus Sang Pengantara kita. 今天我们所要思想的主题是主耶稣是我们的重宝。 Bagian ini diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. 是起在罗马书第8章第31节到第39节。 Ini menjadi landasan untuk kita membahas di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. 这一段的经文成为我们思想主的话的这个基础。 Dengan tema Yesus Sang Pengantara kita. 那就是主耶稣我们的重宝。 Saya akan bacakan di dalam ayat 31 sampai 34 dalam bahasa Indonesia. Lalu ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 印尼文的念31到34节，接下来35到39节用华语来念。 Saya akan bacakan di dalam bagian pertama ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Atau dengan kata lain, jika Allah untuk kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Lalu ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 第35节，谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？36节，如经上所记，我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。因为我们深信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。这爱是在我们的主耶稣基督里面的。 Bapak Ibu, ada satu budaya yang mungkin tidak terlalu familiar di kalangan Kristen Protestan. 弟兄姐妹，有一个就是基督教的这个文化，是在我们这个基督教会里面不那么普遍的。 Karena memang budaya ini sering dipakai oleh orang Kristen Katolik. 因为呢，大部分是由这个天主教的这个信徒来做的。 Di mana budaya ini biasanya dilakukan itu di dalam beberapa hari menjelang hari kenaikan Tuhan Yesus. 那就是在这个主耶稣升天的前夕做的。 Budaya ini dikenal dengan istilah yaitu Rogation Day atau hari rogasi. 就是所谓的 Rogatio. 所谓的 Rogation Day，
Rogation Day ini bisa dikatakan sebagai hari di mana mereka itu berdoa dan berpuasa menjelang hari kenaikan Tuhan Yesus. 就是在主耶稣升天的这个前夕呢，他们在那里就举行了禁食的祷告。 Kata ini diambil dari kata dalam bahasa Latin yang berarti itu rogatio, yaitu meminta atau memohon. 这句话呢是从一个拉丁文那边起出来的，那就是说祈求的意思。 Hal ini dimulai oleh seorang uskup, yaitu sekitar tahun 460-an saat itu. 是在公元461年到475年那个时候。 Di mana selama 15 tahun dia memimpin itu ada banyak sekali bencana yang terjadi itu terus-menerus. 在他这个就是成为主教的是15年的当中，发生了许多的灾难。 Jadi di mana ada kebakaran itu menghancurkan istana kerajaan saat itu. 当时就发生了火灾，让这个宫殿呢被毁坏了。 Lalu para ternak itu terserang wabah penyakit, lalu penduduk pun itu diserang oleh serigala yang kelaparan. 有大流行的瘟疫呢，让许多的牲畜在那里死掉了，并且饥饿的狼继续的威胁着居民。 Lalu ditambah lagi terjadi gempa bumi yang juga menyengsarakan rakyat saat itu. 并且也发生了这个地震，让许多的人受到极大的苦难。 Karena itu uskup ini kemudian dia itu menyarankan jemaat itu berkumpul lalu selama 3 hari itu berdoa berpuasa. 因此呢，这位主角呢，他就是积极他们的这个会友们在那里禁食祷告。 Yaitu setelah hari Minggu mereka beribadah, disitulah sebelum mereka itu kemudian merayakan hari Kamis kenaikan Yesus. 在礼拜天他们就是崇拜完了以后呢，就是要面向这个。 礼拜四就是庆祝这个耶稣的升天的时候。 3 hari itu mereka berdoa dan berpuasa, itu yang dinamakan hari mereka itu memohon pada Tuhan. 这3天呢，他们禁食祷告，就是意味着就是他们在那个时候向神恳切的祷告。 Dengan harapan agar uskup itu meminta jemaat tidak tawar hati meskipun ada banyak penderitaan yang menimpa mereka. 这个主角就是 提醒大家，就是不要灰心，虽然面临那么多的苦难， Sehingga mereka tetap bersandar pada Tuhan dan mereka itu tetap meminta pimpinan Tuhan, tidak kehilangan iman. 因此呢，他们紧紧的就是向神求恩，让他们可以从主那里得着力量。 Sekali lagi memang budaya ini seringkali tidak kita kenal untuk orang-orang Kristen Protestan. 是的，特别我们在基督教会里面不那么普遍关于这个运动。 Bahkan beberapa gereja itu menolak untuk merayakan ini karena ini bukan yang disarankan oleh Alkitab. 因此呢，有一些的这个教会呢，他拒绝了，因为他说这不是就是圣经里面所提倡的。 Tapi setidaknya saat itu hari ini kemudian setelah bencana itu lewat, hari ini kemudian dipakai sebagai ide untuk mereka itu terus melakukannya. 因此，当这个灾难过了以后呢，就是他们就利用这样的这个禁食祷告，继续的在教会里面举行。 Sehingga beberapa gereja itu kemudian memiliki kebiasaan 3 hari menjelang kenaikan mereka berdoa dan berpuasa. 因此，一些的教会呢，他们就有一个就是习惯，就是在就是在庆祝这个耶稣升天的前3天里面，他们在那里禁食祷告。 Dengan tujuan mereka itu mengingat bahwa setiap mereka itu perlu bersandar pada Tuhan. 提醒他们自己，就是让他们知道他们是多么的需要上帝的帮助。 Di satu pihak betul saya sudah diselamatkan, tapi saya masih tinggal di dunia berdosa yang bisa membuat saya itu menderita. 一方面呢，是的，我们是已经蒙神拯救，已经得救了，但是我们仍然活在罪恶的世界里面，并且这个世界呢，有许多也让我们感到费心。 Karena itu saya perlu bersandar pada Tuhan. 因此，我们必须要紧紧的依靠神。 Tapi bukan cuma bersandar, ketika saya tahu ada pimpinan Tuhan, saya harus melakukan panggilannya. 不单单我们要信靠神，当我们知道上帝帮助了我们，我们必须要去做。 Jadi ada kewajiban yang kita harus lakukan setelah kita tahu Tuhan menyertai kita dalam kondisi apapun. 因此呢，我们必须要有一个就是一个为主所行的，因为我们知道上帝已经帮助了我们。 Karena itu kemudian mereka itu selalu melakukan sebelum kenaikan, mereka itu mempersiapkan diri dengan doa dan puasa. 在
庆祝这个耶稣升天的前夕呢，他们就在那里预备自己，在那里禁食祷告。 Karena kita sadar, sebentar lagi kita merayakan Yesus naik ke surga, dan kita itu bersaksi dengan sekian banyak tantangan. 因为呢，他们真正的醒悟到，当耶稣被升天以后呢，他们也面临着许多的任务，他们必须要做的。 Tapi itu bukan berarti Yesus meninggalkan kita, dia tetap menyertai kita. 但是这不意味着耶稣离开了我们，因为他始终与我们同在。 Karena itu kita perlu mengingat dan terus meminta, memohon penyertaannya. 因此，我们多么的需要去就是记得，并且始终的向神求恩， Agar kita bisa maju dengan lebih berani melakukan tugas dan panggilannya. 让我们更加进一步的勇敢的向前来完成耶稣所给我们的任务。 Tapi kemudian kita mulai bertanya, lalu apa yang kita harus minta dan mohon? 但是问题就是，我们必须要向神求什么呢？ Di dalam bagian ini kita melihat apa yang dituliskan Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. 我们在这里就看到保罗怎么样在罗马书第八章第31节那边所说的。 Di mana di dalam bagian ini Paulus itu bertanya, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? 保罗在这里说的，如果说上帝与我们同在的话，谁能抵挡我们呢？ Jadi dimulai dengan jika Allah itu untuk kita atau di pihak kita, lalu dia menegaskan ada 4 hal yang harusnya kita sadari. 就用这个，若上帝与我们同在，上帝在我们这一边的开始，有4点我们必须要知道的。 Karena itu dikatakan di dalam bagian pertama, yaitu ayat 31. 第31节说到， Jika Allah itu untuk kita, siapa yang dapat menentang kita atau melawan kita? 若上帝在我们这边，就与我们同在的话，谁能抵挡我们呢？ Ketika kita berdoa, berpuasa, kita itu bukan mengasihani diri kita, tapi kita mengingatkan diri kita untuk bagaimana iman kita tetap berdiri. 当我们禁食祷告的时候，不是意味着我们可怜我们自己，乃是让我们可以真正的知道上帝会帮助我们。 Betul kita bisa susah, betul kita melakukan tugas itu tidak mudah. 是的，我们要执行这个任务是不容易的，我们也会遇到困难。 Menginjili orang itu tidak mudah. 尤其是我们向别人传福音的时候是不容易的。 Saya dulu praktek di satu gereja di mana setiap Sabtu itu kita harus pergi untuk kunjungan ke jemaat. 我曾经在一个教会里面实习，就是每一个周末我必须要去向别人传福音。 Luar biasanya jemaat gereja itu tuh selalu kalau dikunjungin hamba Tuhan, dia itu ingin bawa hamba Tuhan untuk nginjilin tetangganya. 非常可贵的就是，当我们成为神父去探访，就是我们的会友的时候，那个会友呢会带我们去向别人传福音。 Setiap kita tuh mau berangkat kunjungan, kita tuh sudah doa siap-siap. Mungkin hari ini kita mati. 因此，当我们去这个做这个工作的时候，我们已经预备好了，可能我们今天会死。 Pernah kita ngunjungin orang lalu dia bilang tetangga saya itu, kita ngunjungin orang lalu dia bilang tetangganya itu sudah ibunya Kristen, tapi suaminya itu masih menolak. 因为当我们经常我们就去一个地方的时候，他就说隔壁的这个妇人，她已经相信耶稣了，但是她的丈夫还没有相信耶稣。 Lalu saya langsung diteleponkan, disuruh datang ke tetangganya di sebelah sana. 因此他们就邀约我到那个隔壁邻居的那个人。 Lalu istrinya keluar, dia bilang hati-hati. Suami saya sudah bilang berani masuk, saya bacok. 那个妇人就告诉我说：“你要小心哦，因为我的丈夫曾经说，如果有人敢进来传福音，我会杀死他。” Saya bilang jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? 我就说，如果说上帝在我的这边，谁能抵挡我们呢？ Jadi saya bilang, pisaunya di dalam kan? Saya doa di luar. 因为他的刀子是在里面，所以我在外面我祷告。 Saya masuk pagar tapi tidak masuk rumah, lalu saya doa buat dia. 我进到这个篱笆里面，我没有进到房子里面，我为他祷告。 Lalu dia bilang, suami saya nunggu di kamar. Bapak berani masuk, dibacok sama dia. 他就说我的丈夫在房间里面等你，如果说你敢进去的时候，他就会砍死你。 Tapi kalau kita doa di sini, kira-kira dia dengar atau tidak? 但是呢，如果说我在外面这个为他祷告的时候，可能他会听到吗？ Oh pasti dengar. Saya sengaja doa keras-kerasin. 他肯定会听到，因为传到祷告的声音非常大。
Tapi saya bilang jangan tutup pagernya biar saya bisa lari kalau dibacok. 但是请你不要把这个篱笆呢关起来，因为如果说有危险的话，我可以跑掉。 Siapa bilang menginjili itu mudah? Sulit. 所以说，我们向人传福音容易呢，其实是非常难的。 Tidak mudah untuk kita itu lakukan, apalagi di dunia berdosa. 是的，不容易，尤其是我们活在这个罪恶的世界里面。 Tapi kita diutus untuk itu, bahkan Tuhan itu naik ke surga untuk kita itu diberi Roh Kudus untuk bermisi bagi Dia. 但是呢，我们却为了这个事情，我们被差派，因为主耶稣升到天上的时候，赐下圣灵给我们。 Karena itu kita perlu berdoa puasa dengan satu doa, jika Allah untuk kita, siapa yang bisa melawan kita? 因此，我们必须要禁食祷告，就说如果说上帝在我这边，谁能抵挡我们呢？ Dan 4 hal yang ditekankan Paulus ini jawabannya adalah tidak ada seorang pun. 而这4点保罗所说的答案呢是没有一个。 Karena itu dia jawab di ayat 32. 因此，在第32节里面，他这样说。 Saya bacakan dengan bahasa, saya ubah dengan bahasa saya. Jika anak Allah saja diberikan untuk kita, 如果上帝既不爱惜他的自己的儿子， yaitu dengan mengaruniakan anaknya untuk menebus kita, 为我们众人死了， apalagi yang Tuhan tidak berikan bagi kita. 岂不也把万物白白的赐给我们吗？ Apa yang Tuhan itu tidak berikan bagi kita untuk menyertai kita melakukan tugas bagi 有 Dia? 什么上帝没有赐给我们的，让我们可以就是蒙他的同在？ Anak Allah saja untuk kita, apalagi yang bukan untuk kita? 连上帝的独生子都赐给我们，那还有什么不给我们的呢？ Masih takut apa lagi? Semua akan diberikan untuk menyertai kita. 那我们有什么事让我们惧怕呢？因为上帝把所有的给我们了。 Dan jika semua diberikan, siapa dapat melawan kita? 那如果说上帝把所有的一切赐给我们，谁能抵挡我们呢？ Dan di dalam bagian kedua dikatakan siapa juga yang akan menggugat kita atau mempersalahkan kita. 第二段呢就说的谁能控告我们呢？ Ketika kita itu diberikan anak Allah, siapa yang bisa mempersalahkan kita lagi? Menuntut kita. 如果上帝把独生子都赐给我们了，谁能控告我们呢？ Jawabannya tidak ada yang akan sanggup menuntut kita. 答案是完全没有，也没有人能够控告我们。 Karena dikatakan di dalam ayat itu Allah yang akan membenarkan kita. 因为在经文里面说，上帝让我们称义。 Jika Allah saja membenarkan kita, siapa yang sanggup mempersalahkan kita? 那如果说上帝让我们称义的话，那谁能这个让我们感到错呢？ Lalu bagian ketiga, siapa yang akan menghukum kita? 第3段就是说到谁能定我们的罪呢？ Jawabannya tidak ada juga. 他的答案也是一样，没有。 Lalu dituliskan ayat 34 ini menjadi penting, menjadi sentral. 因此呢，把这一段呢成为一个非常重要的，也是非常重心的。 Saya akan bacakan dengan parafrase lagi, dengan bahasa saya. 我用我的这个语言来念这一段的。 Siapa yang akan menghukum? 谁能定我们的罪呢？ Tidak ada. 没有人。 Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi. 耶稣已经为我们吃了圣治， Dia juga telah bangkit. 他已经复活， Dan dia juga duduk di sebelah kanan Allah. 他坐在上帝的右边， Dia akan menjadi perantara bagi kita. 他要成为我们的重宝。 Jadi kalau sudah dia menjadi perantara, siapa bisa menghukum kita? 那如果说上帝为我们主耶稣成为我们的重宝，那谁能定我们的罪呢？ Dia yang membenarkan kita, dia yang membela kita. 他让我们称义，他就是支持着我们。 Dan bagian ini kemudian ditutup dengan bagian keempat. 这一段然后呢，就是用第4节来做结束。 Karena itu siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? 就说的谁能使我们以基督的爱隔绝呢？ Jawabannya tidak ada. 答案也是一样，没有。 Karena itu dijelaskan di dalam ayat 35. Tidak ada penindasan, kesesakan, 因此在第35节里面没有逼迫，也没有压迫， penganiayaan, kelaparan,
bahaya 没有患难、困苦、闭合、饥饿， dan juga pedang yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. 刀剑能使我们以基督的爱隔绝。 Jadi tidak ada kesulitan atau bencana apapun yang bisa merampas kita lagi dari kasih Kristus. 因此，没有什么可以让我们可以以神的爱隔绝。 Kalau seperti ini, apalagi yang kurang? 那如果说像这样的话，有什么东西不够的呢？ Rogation Day mereka pakai untuk berdoa, mengingatkan mereka sesulit apapun tugas dari Tuhan, ada penyertaan Tuhan. 罗给线这个金色的祷告，就是提醒我们，让我们可以知道上帝与我们同在，并且也帮助了我们。 Jika Allah di pihak kita, 如果上帝与我们同在的话， tapi pertanyaannya apakah kita itu di pihak Allah? 那问题呢？是否我们在上帝这一边呢？ Bukankah seringkali ketika kita itu mengalami kesulitan, kita mulai bertanya, Tuhan, kenapa kamu tidak lagi di pihak saya? 岂不是我们多少时候，我们遇到困难的时候，或者遇到一些问题的时候，我们就向神说：“主啊，你是否在我这一边呢？” Seolah-olah kita itu berteriak pada Tuhan, Tuhan, engkau itu lawan atau kawan? 就好像我们向上帝呼叫说：“你到底你是我们的仇敌呢，还是我们的朋友？” Tuhan cuma menjawab, saya tetap Tuhan. Masalahnya apakah kita masih kawan atau kita sudah menjadi lawannya Tuhan? 上帝仍然这样说：“我仍然是上帝。”问题就是说，你是我的敌人，还是我的朋友？ Ketika kita menjalankan tugas kita begitu sulit, masihkah Tuhan- kita di pihak Tuhan, menjadi kawan Tuhan? 当我们很艰难的去做就是我们的任务的时候，我们就跟上帝说：“我们到底是你的朋友，还是你的敌人？” Karena itu Bapak Ibu sekali lagi, menginjili itu tidak mudah. 因此，弟兄姐妹，就是来向人传福音是不容易的事。 Tapi percaya saya, jika kita biasakan, kita akan ketagihan sebenarnya. 但是，请记得，如果当我们成为是我们的习惯的时候，我们就觉得这是非常好的事情。 Ketika saya berdoa untuk Bapak yang siap-siap pedang untuk bacok saya, 当我围着就是预备砍死我的那个人向神祷告的时候， saya doakan lebih banyak untuk dia daripada istrinya dengan suara yang sengaja keras. 我为他祷告呢，比我为他的妻子祷告更多，并且我用大声来向神祷告。 Akhirnya dia taruh goloknya, bahkan dia ikut istrinya ke gereja. 因此呢，最后呢，他把这个刀呢放下，跟他的太太一起来到教会。 Lalu saya pikir hari ini tidak mati, masa besok mati? 我就想，如果说我今天没有死，难道明天会死吗？ Cari lagi, mau digolok tetap maju. 虽然有刀剑，我仍然继续前进。 Dan bukankah itu jadi cerita seru yang kita itu bisa lakukan? 这岂不是成为一个我们能够做的这个很有趣的这个事情吗？ Dan ketika kita mengingat cerita kita hamba Tuhan jalan kaki untuk nginjilin satu-satu di rumah mereka, 当我们去记得就是神的仆人走路来到他每个人的家去传福音的时候， itu yang menjadi cerita untuk menyadarkan kita tidak mungkin kita sanggup lakukan jika Tuhan tidak di pihak kita. 真的提醒了我们其实我们不可能这样做。如果说上帝没有在我们的这一边， Tapi apakah kita masih di pihak Tuhan? Jika iya, lakukan. 问题呢，是否我们在上帝的一边？当我们这样做的时候， Karena itu ayat ini kemudian ditutup untuk mengingatkan setiap kita sekali lagi. 因此这一段的经文用这样的来结束。 Saya akan bacakan dulu dalam bahasa Indonesia, baru nanti dibacakan dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来念。 Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 如经上所记，我们为你的缘故总日被杀，
人看作我们如将宰的羊，然后靠着爱我们的主，在一切的事上已经得胜有余了。因为我相信，无论是死是生，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是高处的，是地处的，是别的所造之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。这爱是在我们的主耶稣基督里面的。Bapak Ibu, karena itulah mereka kemudian berdoa di dalam Rogation Day 3 hari. 因此，在罗给圣殿那个时候，他们3天在那里禁食祷告。 Dan disitulah mereka itu kemudian membagi di dalam Senin, Selasa, Rabu dengan doa yang berbeda. 他们把这个时间呢，就是分成3个部分，就是第一，礼拜1、礼拜3、礼拜4。 Di dalam hari Senin mereka berdoa untuk hasil alam sehingga mereka bisa makan. 在礼拜一的时候，他为这个他们所做的就是向神祷告，让他们可以吃。 Hari Selasa mereka berdoa untuk pekerjaan produksi di mana mereka bekerja mengelola. 礼拜2的时候，他们为他们的工作祷告。 Tapi di hari Rabu mereka berdoa untuk pelayanan Tuhan agar mereka bisa diutus bermisi bagi Tuhan. 但是到礼拜3的时候，他们为做神的工作祷告，让他们可以被差派，就是来做上帝的工作。 Sehingga pada keesokan harinya merayakan kenaikan Yesus, mereka tahu Yesus naik, saya melanjutkan tugas dari Tuhan. 因此，在就是礼拜4的时候，当他们庆祝这个耶稣的升天的时候，他们就说：耶稣已经升天了，因此呢，我们要继续来做耶稣要我们做的事。 Tugas yang tidak mudah, tapi ketika Yesus naik, Dia memberikan rohnya untuk memampukan kita. 是的，人物是非常不容易去做，但是当耶稣升天，差派圣灵的时候，我们就可以得胜有余了。 Dan bukankah itu yang harusnya menguatkan kita mengatakan jika Allah di pihak kita, siapa yang bisa merampas kita dari Tuhan? 这岂不是提醒我们说，如果说上帝在我们这一边，谁能抵挡我们呢？ Mari kita sama-sama berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan. 我们祷告。 Bapa di dalam surga, kami ingin sekali lagi merenungkan bagaimana kami mempersiapkan diri. 亲爱的主，我们感谢你，我们接着今天晚上，我们可以预备好我们的心。 Biar kiranya malam hari ini kami boleh merenungkan apa yang Tuhan itu sudah bukakan menjadi tugas bagi setiap kami. 让今天晚上我们可以明白上帝为我们所预备的一些工作。 Kami tahu kami tidak pernah dipanggil menjadi orang Kristen yang beriman lalu menikmati iman kami tanpa menjadi berkat bagi 主啊， orang 我 lain. 们不曾成为一个单单享受主你恩典的基督徒。 Tapi kami tahu tugas untuk menjadi berkat itu sulit, apalagi di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh masalah. 但是我们真正的知道，我们要执行主你的这个任务的时候是非常不容易，因为我们是活在这个罪恶的世界里面。 Karena itu kami bukan mundur, kami itu perlu berdoa untuk bersandar pada Tuhan. 因此，主啊，我们不是退后，乃是我们要紧紧的依靠你。 Untuk menyadarkan setiap kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami meskipun Tuhan naik ke surga. 让我们真正的知道，主啊，你从来没有离开过我们，虽然你升到天上。 Karena Yesus memberikan roh bagi setiap kami yang tinggal di dalam kami orang percaya. 因为你赐下你的圣灵在我们的心中，继续的与我们同在。 Dan jika roh itu diberikan untuk kami, 既然圣灵赐给了我们， apa yang kami tidak sanggup lakukan bagi Tuhan? 有什么事情我们不能做呢？ Karena itu pertanyaannya, apakah kami itu untuk Tuhan? 问题就是我们是否就是在上帝的这一边？ Apakah kami itu sedang hidup di pihak Tuhan? 是否我们正在活着是在上帝的这一边呢？ Biar setidaknya hari ini kami boleh merenungkan. 求你帮助我们，让我们今天我们可以思想好。 Setiap kami bertindak, setiap kami mengambil keputusan, apakah semua ini karena kami di pihak Tuhan? 当我们每一个人这样决定要做的时候，我们深深的在那里知道，我们是在上帝这一边。 Bahkan ketika kami melayani pun kami harus bertanya, apakah pelayanan kami di pihak Tuhan? 甚至当我们服侍你的时候，我们也向神说：到底我是否在你这一边？ Sehingga ketika besok kami merayakan kenaikan Yesus, kami tahu Yesus naik untuk mengutus kami dan kami rela pergi
untuk diutus. 因此，当我们明天我们要庆祝这个主耶稣你升天的时候，我们知道你升天来就是差派你的圣灵，也差遣我们去做你要我们做的事。 Mampukan dan kuatkan kami, setiap kami. 求你帮助我们每个人。 Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的生命，我们祷告。 Amin. 阿门。